Hello, Assalamualaikum. Di mana lagi orang? Hello, Assalamualaikum. Hai, hai juga. Kita tunggu dalam 3 minit lagi boleh tak? Dalam 3 minit lagi. 3 minit lagi kita mula. Kering tegak lah. Saya nak minum air jap. Kalau ni kelas tak lama sangat sebab saya tak berapa sedap lah tekak saya. Kita settlekan percukaian pendapatan je. So yang lain-lain tu nanti tengoklah. Ada free nanti kita sambung. Okay. Alia, hello, Assalamualaikum. Yaya, Nana. Ini mudah-mudahnya nama. Yaya, Nana, Mira, Kristina 1, Kristina 2. Kristina 3? Ada Kristina 3. Alia X Zahadatul. Waalaikumsalam, Alia. Alia dengan Alia sama ke? Ke orang lain? Alia dengan strawberry cheesecake. Alia kena sebut panjang. Oh lain So, Alia sama je. Apa yang beza panjangnya? Tulisan je panjang sikit. Alia. Lia. Macam tu Alia. Oh, okay. So, kamu lebih kepada Ali lah. Kalau macam Alia, dia lebih kepada Alia. Kamu lebih kepada Ali lah.
Okey. Manalah saya tahu. Ada susunannya macam tu. Okey. Kejap. Saya mana yang jejaka-jejaka maskulin ni? Takkan tak ada. Hai Nana. Takkan bunga-bunga je dia. Saya risaulah jejaka-jejaka maskulin ni. Adakah semua dah pandai dah? Waalaikumsalam Mira. Mira dia ketua kelas juga tau. Ada 2 ketua kelas. Ini namanya diktator. Okay. Diktator berkepimpinan. Kalau info Okeylah. Tak apalah, saya dah share dah apa benda yang saya perlu share. So, siapa yang dapat manfaat, dapatlah manfaat daripada dalam kelas ni. Okay, walaupun tak banyak tapi kita cubalah kutip makan yang sama. Macam mana yang kita dapat kutip semalam. Saya cakap tak berapa kuat ni, boleh dengar tak? Boleh Share screen boleh nampak tak? Okey. So, cukai pendapatan. Satu daripada dalam lingkungan 5 bintang, kamu letak dekat mana diri kamu untuk percukaian? 1 bintang, 2 bintang, 3, 4, 5. Boleh tak update dekat chat? Satu? Serius lah. Sebab baru belajar. Serius lah. Sekolah kamu baru belajar? Budak-budak saya dah habis silibus lah. Macam mana baru belajar? Lagi berapa bulan nak exam? Cikgu tak belajar habis? Maksudnya? Cikgu tu masih budak-budak? Cikgu masuk bab belakang dulu. Alah, dia tak confident dengan kamu. Bab tu tak belajar habis. Tak belajar habis? Kenapa tak belajar habis? 3 bintang nampak? Aira 3 bintang. Dengan confident. Ini yang kita nak. Percaya dengan kemampuan diri. Okey, tak apalah. Macam mana pun kamu punya background, kamu tahulah kamu punya diri kamu dekat mana. So, saya yakin ramai antara kamu dah pernah cuba buat soalan-soalan cukai dan pernah tengok bentuk-bentuk cukai dan pernah rasa macam mana kemanisan soalan cukai. Cikgu yang sebelum ni pindah, ganti guru baru. Sekolah banyak macam tu Cikgu kita sakit tekak pun banyak soalan juga. Yelah, siapa lagi nak hiburkan kamu kalau bukan saya? Saya daripada guru saya pun seorang penghibur juga. Okay. Cikgu, ada kawan saya nak masuk tapi dia kata link error. Suruh dia masuk guna browser. Copy link, paste dekat Google. Kalau tak boleh, download. Kalau tak boleh ni, download. Download. Kalau tak boleh, download.
Itulah tips ni dia ada ni juga sebab tak ramai orang ada tips. Kalau ada pun mungkin ada yang boleh access, ada yang tak boleh access. Teams dia ada cacat sikit lah daripada segi tu. Sebab Teams dia required certain Android version juga certain iOS saja yang boleh masuk. Dia buat rules baru. Sebab dia ada buat update-update apa benda lah, tak tahulah update dia apa. Tapi update dia tu dia nak device-device yang baru untuk runs. Okay. Bukan device yang baru tapi bukan yang terlampau lama. Yang terlampau lama tu dia eliminate. Dia eliminate, buang. Okay. Kata ada cacat sikit. Tapi boleh je dia nak masuk. Ada banyak je cara-cara untuk nak masuk. Kalau tak boleh, boleh try device lain lah. Kalau tak boleh sangat device yang sama tu, kena tukar device lain. Tapi itulah, ada advantage dia juga. Advantage dia boleh record. Saya boleh hold lah ramai lagi orang. Okay. Yang lain-lain tu lebih kurang lah macam meeting-meeting yang lain. Okay. Boleh ni dah ada ni, rapat-rapatkan soft. Hasya. Betul Hasya okey ke? Kesian dia masuk keluar masuk. Siapa tendang dia ni? Jangan tendang member kamu. Okay. Okay, jom kita mula. So, hari ini kita akan masuk percukaian. Dan cukai yang paling famous sekali antara semua-semua, cukai pendapatan. Kalau pernah join kelas yang sebelum ni, cukai pendapatan ni, dia saya dah share dia flow dia ada flow dia. Okay, untuk yang tak ada lagi, yang tak pernah join lagi kelas cukai, so kamu kena tahu untuk cukai pendapatan kita ada satu flow. Dia ada satu flow dia. Okay. Dan flow dia bermula dengan gaji. Dia bermula dengan gaji. Gaji ni adalah pendapatan lah. Gaji ni adalah pendapatan. So, katalah pendapatan kamu sebulan 3,000. Tapi, cukai pendapatan ni dia tak tengok pada gaji yang tiap-tiap bulan. Dia tengok pada gaji setahun. So, kalau setahun gaji dia akan total up jadi berapa? Boleh tak jawab soalan yang mudah? Berapakah gaji Abu setahun jika gaji sebulannya 3,000? Berapa? Okay, macam mana dapat 36,000? Kamu darab 12 kan? Kita tengoklah setahun ada berapa bulan. Ya, betul. Kita darab 12. So, gajinya ialah 36,000. So, cukai pendapatan ni akan tengok gaji tahunan tu. Okay. So, walaupun gaji kamu 36,000 setahun, tapi tak semestinya kamu perlu bayar untuk semua ni. Semua amount ni. Okay. So, dalam gaji kamu, dia ada pecahan-pecahan dia. Dia ada yang perlu bayar cukai. Dia ada yang tak perlu bayar cukai. Okay. So, first step untuk kita kira cukai pendapatan, kita kena cari pendapatan bercukai. Apa maksud pendapatan bercukai?
Maksudnya gaji dia yang 36,000. Berapa ribu saja yang perlu dicukaikan? Okay. Mungkin yang perlu dicukaikan tu 10,000 je. Mungkin. Mungkin yang perlu dicukaikan tu 30,000 saja. Okay. So, macam mana nak tahu berapa banyak yang dikenakan cukai? So, untuk cari pendapatan bercukai ni, kita kena buat dua kerja. Kita kena tolak pengecualian dan juga tolak pelepasan cukai. Okay. So, kerja-kerja tolak saja. So, bila kita dapat gaji, kita kena tolak benda-benda yang tak kena cukai. Okay. Kita kena tolak benda-benda yang tak kena cukai. Okay. So, itu first step. Okay. Next, bila kita dah ada pendapatan bercukai, barulah kita boleh tengok berapa cukai pendapatan. Dan cukai pendapatan ni kita kena refer table. Kena refer table. So, nanti table tu beritahu lah. Okay. Kalau cukai pendapatan bercukai kau 100,000. So, berapa kena bayar? Kalau cukai pendapatan kau 30,000, berapa kena bayar? Okay. Bukanlah semua ni kena bayar banyak ni juga, tak. Dia ada amount dia. Ikut pada dia punya percentage dia. Dia akan bagilah. Okay. Okay, sampai takat ni, siapa ada soalan berkenaan dengan ini? Siapa yang pening? Pendapatan bercukai, cukai pendapatan. Apa beza ni? Ada tak siapa-siapa ada soalan? Dia tak boleh nak bezakan dua ni. Semua boleh bezakan Betul Semua boleh Kalau tak boleh bezakan bagi tahu tau. Sebab itu major problem. Kalau kamu tak boleh bezakan, yang tu adalah major problem. So kalau kamu detect kamu punya problem tu, kena bagi tahu siapa. Kena settle terus lah. Kamu kena tahu bezakan apa beza atas dan bawah. Ya. Kalau tak ada apa-apa masalah, saya proceed lah. Okay. So bila kita dah dapat cukai pendapatan, kita akan check tengok ada tak rebate atau zakat. Okay, rebate atau zakat ni fungsi dia macam mana? Fungsi dia macam diskaun. Okay. So contohlah, cukai yang dikenakan ialah 1,000. So katalah dia ada buat zakat, dia ada bayar zakat. Bila dia bayar zakat, dia dapat diskaun. So, katalah diskaun 300. So cukai dia berapa dia kena bayar? Dia kena bayar 700 sajalah. Sebab dia buat zakat 300, so dapat dah diskaun. Tak payahlah bayar banyak. Okay. So zakat kita akan tolak terus. Dan untuk rebate, ini special sikit. Rebate ni special sikit. Okay. Untuk rebate, dia hanya dapat rebate kalau pendapatan bercukai lebih. Bukan lebih. Kurang 35,000. Okay. So kalau pendapatan bercukai dia kurang 35,000, dia akan dapat rebate. Berapa ringgit? Rebate 400. Okay, akan dapat diskaun 400 lah. Sebab pendapatan dia rendah, so dia dapat diskaun. Okay. So bila kita dah settle dah rebate dengan zakat tu, siap lah. Habislah dia punya flow dia. Ini je flow dia. Okay, boleh. Ada soalan tak berkenaan dengan flow? So setiap kali kita nak buat cukai pendapatan, pastikan flow ni kamu dah ada dalam kepala kamu.
gaji, pendapatan bercukai, cukai pendapatan, rebate zakat kalau ada. Rebate zakat kalau ada. Okey. So kalau siapa-siapa tak ada apa-apa soalan tambahan, boleh tak bagi dekat saya seekor bear? Bagi saya seekor bear di chat. Apa geng? Ni kecil bear. Bear besar lah sikit. Alia punya bear tu scary je. Yang tu koala. Alia, koala. Koala. Yang tu koala bukan bear. Kamu jangan nak apa ayam-ayam ke saya. Kau ingat saya tak tahu ke bear yang mana? Ramailah Alia, stres. Macam tu kamu jadi Alia 1 lah. Yang seorang lagi Alia 2. Yang Yaya ni Alia juga. Okey, Yaya Alia 3. Okey. Kristina 1, Kristina 2, Kristina 3. Alia 1, Alia 2, Alia 3. Okey. Nanti kamu berkampung lah. Kamu kumpul lah semua-semua Alia yang ada dalam dunia ni. Okey. Alright. Jom kita tengok soalan. Dah lah, belajar basic macam tu je. Tak payah belajar lama-lama sangat basic dia. Nanti kita lambat pandai. Basic tu kita ambil, cukup sekadar kita tahu. Yang selebihnya, kamu kena cuba fahamkan fahamkan soalan macam mana nak guna basic tu. Dia macam kamu baru mula pegang pisau lah. Okay. Saya tunjuk kat kamu, ini pisau. Kamu bertengok, oh ini pisau. Sebelah sini tajam tau. Sebelah sini tumpul. Ini pemegang dia. Okay. Okay. Kalau saya tunjuk kat kamu macam saya beritahu tadi, kamu pandai tak pakai pisau? Kamu tanya balik logik kamu. Saya beritahu yang tu je. Okay. Lepas tu, kamu pergi lah. Buatlah apa-apa dengan pisau tu. Pergi potong buah ke, potong kek ke. Kamu reti tak guna pisau? Kalau saya beritahu macam tu je. Kamu tak reti. Kamu takkan tahu lagi macam mana nak guna pisau. Selagi kamu tak try sendiri pisau tu macam mana. Sebab ada orang pegang macam ni, ada orang pegang macam ni kan. Nak iris macam ni. Sampai kamu pakai sendiri, barulah kamu tahu, oh, kena buat macam ni. Kamu tune balik diri kamu. So sama matematik, jangan belajar lama-lama sangat asas ni. Kalau kamu belajar asas lama sangat, kamu ada di wrong path. Ada di, itu pisau. Bahaya betul lah ketam ni. Okay. So, belajar basic, cukup sekadar kita tahu je. The rest is guna. Kamu guna. Oh, kena faham cara buat je lah kan. Kamu kena try tengok macam mana nak guna. Okay. Saya bagi tahu kamu pisau tadi. Okay. Sekarang ni kita ambil buah. Bagi dekat kamu buah. Okay. So, buah nak potong macam mana? Kamu kena try dulu potong buah. Okay. Tapi lagi kalau saya bagi gobes, cara dia lain sikit. Potong. Kalau saya bagi sawi, lain sikit potong. Kalau saya bagi ayam, lain sikit potong. Okay. Tapi asas dia pisau. Okay. Okay. Kita pergi soalan yang mudah dulu. Boleh tak? Ke kamu nak yang susah dulu? Kita pergi yang mudah dulu lah. Okay. Nombor 12A. Okay, nombor 12A. So, Encik Tio seorang kerani. Bersenang-senang dulu, susah kemudian. Okay. Okay, tak apalah. Okay. So, dia seorang kerani.
gaji dia berapa? Berapa gaji Tio? Sebenarnya saya nak puji kamu ni. Sebab kamu datang sendiri mencari guru. Orang-orang yang mencari guru ni, dia lagi hebat lagi daripada yang mak ayah carikan guru untuk dia. Dia lagi senang dapat. So, kamu golongan-golongan yang hebat lah. Okay. So, gaji dia 3783. Mana 3783? Mana ada 3783? Pendapatan bulanan. Tak payahlah pendapatan bulanan. Tak nak. Kita nak pendapatan tahunan. Okay. Okey lah tu. Bagus. Baguslah buat salah. Okay. Cuba. Yang penting cuba. So, Kristina dia dah start, dia dah buat salah nanti dia tak buat salah dah. Manusia ni dia special. Manusia ni special. Bila kita buat salah, kebarangkalian kita nak buat salah sekali lagi tu susah. Kalau sekali kamu dah pijak lopak, kali kedua kamu nak pijak lopak yang sama, susah. Special. Tuhan buat kita. So kita memang kena buat salah. Okay. Alright. So, ini dia punya gaji tau. Okay. Ingat tak peluang tadi? Ini gaji. Okay. Apa kita kena buat dengan gaji? Step seterusnya ialah apa? Pendapatan bercukai. Bukan perempuan. Saya bukan highlight perempuan. Saya highlight manusia. Okay. Saya highlight manusia. Saya tak nak highlight perempuan. Perempuan ke lelaki ke, proses dia lebih kurang je. Tapi memanglah ada specialty kan. Masing-masing ada specialty. Okay. So, next ialah pendapatan bercukai. Okay. So, macam mana kita dapat pendapatan bercukai? Kerja yang kita kena buat ialah kita kena tolak-tolak. Tolak semua benda yang ada. Okay. Kecuali zakat. Itu je. Kita jangan tolak. Yang lain semua tolak. Okay. Dia telah menderma 500. Tolak. Okay. Jumlah pelepasan. Tolak. Saya fikir tolak kamu tolak semua benda yang ada. Okay. So, kamu dapatlah pendapatan bercukai. Okay, jom kira sama-sama pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai sama dengan 45,400 tolak 500 tolak 12,630. Okay, berapa? Ni saya guide dulu. Sekejap lagi kamu buatlah sendiri. Okay. Saya tulis PB je tau. PB ni pendapatan bercukai. Saya malas. Ni kamu kira tau 32270. Dapat sama kawan-kawan? Ada tak dapat yang lain? Dapat sama Kristina 1, Kristina 2 dapat sama. Alright, good job. Okay, so yang ni lah gaji yang dikenakan cukai. Yang ni antara benda-benda yang tak dikenakan cukai. Bila kita gunakan duit tu untuk derma, duit tu tak dikenakan cukai. Untuk pelepasan cukai, selalunya kita akan minta. Contohnya kalau kita ada beli peralatan belajar, kalau kita ada beli peralatan kesihatan, kalau kita ada beli insurans, kalau kita ada beli alat-alat sekolah, bila kita beli barang-barang anak-anak, ada banyaklah benda yang diberikan pelepasan. Tapi kita kena minta. Weh, aku ada beli barang anak-anak, cakap kat LHDN. Weh, aku ada beli barang anak-anak. Yang ni aku nak minta pelepasan cukai boleh? LHDN tengok. Boleh, ini boleh. So, dapatlah pelepasan cukai. Okay. So, bila kita dah dapat pendapatan bercukai, ini yang nombor 1. Next, kita akan refer table. Okay.
flow yang seterusnya. Selepas pendapatan bercukai, flow seterusnya ialah apa? Cukai pendapatan kan? Cukai pendapatan. CP pula. Saya malas. Okay. Cukai pendapatan. Okay. So, kamu akan tengok kita punya amount yang dikenakan cukai, dia berada di grup yang mana? 1, 2 ataupun 3. Grup yang mana? Grup yang mana? Boleh? Dua. Pandai. Okay. So kita akan refer hanyalah yang nombor 2. Saya highlight sikit. Okay. Tengok yang nombor 2 je. Yang lain jangan tengok. Okay. So, dekat nombor 2 ni, dia mesti akan datang, nombor 2 ke yang mana-mana ke, dia akan datang 2 row ayat. Okay. First row dan second row. Okay. So, bila kamu dapat paper nanti, daripada sini ni kamu garis. Sampai ujung. Okay, garis. Nanti kalau dah pandai tak payahlah garis. Okay. So, sebab apa kita nak garis? Sebab benda-benda yang di atas, harga dia di atas. Benda-benda yang di bawah, kena darab dulu dengan kadar, baru dapat harga dia berapa. Okay. Sebab tak boleh lebih dari jumlah cancer. Bukan tak boleh lebih daripada jumlah. Range. Range. Dia kena duduk dalam range ni lah. Okay, duduk dalam range tu. So, kalau dia duduk dalam range ni, kita guna yang ni lah. Okay. Saya nak ajar kamu baca table ni. Tengok. Okay. So, macam mana nak baca table ni? Okay. Cara untuk kita nak baca table ni, kita bahagikan dulu duit kita ni kepada 2. Kita nak bahagikan kepada apa? Tengok ini. 20,000. Jadi, kita akan bahagikan duit kita 20,000. Okay. So, kalau kita dah put aside 20,000, so balance dia ada berapa? Kalau kita dah put aside 20,000, so balance dia ada berapa? Faham tak soalan? So balance dia akan ada 12270. Faham tak? Sebab kita pecahkan 20,000. So kita ada balance lagi banyak ni lah. Tapi kalau kita totalkan balik dapat ini. Okay. Saya suruh kamu pecahkan. Okay, kenapa nak pecahkan? Okay, sebabnya 20,000 harga cukai dia 150. 12270 harga cukai dia berapa? Harga cukai dia berapa? Kalau 20,000 harga cukai dia 150. Kalau 12270 harga cukai dia berapa? 450. Salah. Okey. Okey, saja je saya bagi kamu salah. Okey. Yang ini kita boleh baca terus. Sebab apa? Sebab perjalanan dia tak ada halangan. Dia terus sampai 150. Tapi kawan ni perjalanan dia ada halangan. Nombor 3. Okey. Jadi dia kena darabkan dengan 3. 3 apa? 3%. Dia kena darabkan dengan 3%.
Okey. Dapat berapa? Yang ini darabkan dengan 3%. Tak dapat? Boleh jadi. Saya pun tak tahu. Okey. Okey, so kita yang atas kita kena bayar 150, bawah kita kena bayar 368.10. Sekejap saya check lah. Sekejap. So kamu pun ambil lah nombor ni Ambil nombor ni. 12270 darabkan dengan 3%. Betul? Betul. So kita darabkan dengan 3%. Okey. So inilah jumlah yang kita kena bayar. Ada 2. So kita kena campur lah dua-dua ni. Kita kena campur dua-dua ni. So bila kita campur dua-dua, yang itulah nilai yang kita kena bayar. Okey, jadi untuk pengiraan kat sini pengiraan kat sini kamu akan buat 150 tambahkan dengan 12270 darabkan dengan 0.03. Terus tulis jawapan kat sini lah. Terus tulis jawapan dapat berapa. Tambah 150. Boleh je nak tekan terus. So 518.10. Banyak ni lah Encik Tio kena bayar. Okay. Boleh. So apa function 450 ni? 450 kalau dekat bawah ni full. Kalau dekat bawah ni full. Contohnya full, yang ni kita punya tak full, nampak? Kita punya 12 je. Kat sini 15 kan. So kalau 15000 darabkan dengan 0.03. Ini kita akan dapat 450. Nampak? So disebabkan kita punya baki kita tu tak sampai pun 15,000. So kita cuma bayar 36910 sen. Tak perlulah bayar harga ni. Harga ni kita kena bayar harga ni kalau kita punya baki kita 15,000. Baki ni tadi. Ini kita buat ni tadi. Kalau baki kita ni 15,000, automatik kita terus boleh ambil ni. Tapi kalau baki kita bawah daripada 15,000, darab dulu ni. Okay. So kita dapat jawapan last. Okay. So Cik Tio kena bayar banyak ni lah. Okay. So untuk step yang terakhir, selepas pendapatan bercukai, apa kita kena check? Kita kena tengok rebate ataupun zakat. Okay, tengok pada teks. Encik Tio ada tak bayar zakat? Encik Tio ada tak bayar zakat? Encik Tio tak bayar zakat. Okay. Tapi rebate dia dapat tak? Macam mana nak tahu dia dapat rebate ke tak? Kita kena tengok ini. Adakah dia kurang daripada 35,000? Adakah kurang daripada 35,000? Okey. Kalau kurang, berapa rebate dia dapat? Dia dapat rebate 400 ataupun dia dapat diskaun 400. Bila dapat diskaun, kita kena tambah 400, betul tak? Dia dapat diskaun 400, jadi kena tambah 400. Kamu tahu tak diskaun tu apa?
Kalau dapat diskaun, kita bayar lagi murah ke kita bayar lagi mahal? Kita bayar lagi murah. Kalau tambah dia jadi 900. Tadi elok-elok dia kena bayar 500. Sekarang dia dapat rebate kena bayar 900. So lagi murah ke lagi mahal? Lagi mahal. Kalau lagi mahal, bukan diskaun namanya. Kalau lagi mahal, nama dia bukan diskaun. Betul tak? Setuju ke tak setuju? So kena tambah. Betul ke kena tambah? Kena tolak lah. Dapat diskaun kan? Dapat diskaun. Kita tolak lah. Kita tolak. Kita tolak. Ataupun rajin buatlah satu lagi. Cukai yang perlu dibayar. Tapi kalau nak ringkas, kamu boleh terus tolak kat sini tau. Kalau nak ringkas lah. So tak banyak sangat lah pengiraan dia. Kamu nak yang ringkas ke nak yang panjang? Kalau nak ringkas, kamu tambah kat sini extra. Untuk cukai pendapatan, bila kita dah set up dah depan ni, kita tengok ada rebate ke tak ada. So kalau ada, kita terus tolak kat sini je. Okey tak macam tu? Buat macam tu Okay. So berapa? So, tak banyak sangatlah pengiraan kamu nanti. So dapatlah kat sini harga yang kena bayar ialah 118.10 sen. Duit, tolong guna format duit tau. Faham tak? Duit, tolong guna format duit. Format duit macam mana? Format duit, untuk bahagian puluh sen, untuk bahagian sen, kita ada 2 titik perpuluhan. Okey? Untuk duit, tolong guna format duit. Faham tak? Guna format duit. Yang ni bukan format duit. Ini format duit. Okay. Jangan letak 3 titik perpuluhan. 118.101. Jangan. Ini bukan format duit. Format duit 2 titik perpuluhan. Sen, 10 sen dengan sen. 10 sen dengan sen. Okay. So siap cukai pendapatan. Pengiraan yang kamu kena show yang ini. Dan yang bawah. Dapat 4 markah. Okey tak 4 markah? Itu je. Dapat dah 4 markah. Happy-happy je 4 markah. Okey. Boleh. Nak try buat sendiri? Siapa nak try buat sendiri? Rumit sikit. Sebab tu kena tahu flow dia. Sebab tu saya cerita flow dulu kat kamu. Kali pertama rumit lah. Kali keempat, kali kelima, kali ke 10. Dah boring dah. Boring ni soalan cukai ni. Sebab dia terlampau senang. Okey. Jom kita try soalan ini. Okey. Ini kita buat sekali lah. Okey. Okey.
So, jumlah pendapatan banyak ni. Pengecualian cukai banyak ni. Pelepasan cukai banyak ni. Okay. Dia tanya, siapa yang dapat rebate? 400. Apa syarat untuk dapat rebate? Pendapatan bercukai bawah 35,000. Okey. So dengan info ni boleh tak kita cari pendapatan bercukai? Dengan info ini boleh tak kita cari pendapatan bercukai? Okey. Cuba cari pendapatan bercukai untuk Azli. Oh yang ni tolak ini. Tiga, 4, 190. Okey, Azli dapat tak rebate 400? Dapat. Okey. Jom kita tengok Sean. Sean Poh. Okey. Berapa dia punya pendapatan bercukai? Tolak. Berapa dia punya pendapatan bercukai? La 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 la. La 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 la. Tiga enam 36,760. Dapat tak rebate? Tak dapat. Okey, Ravi. Okay, kira dia punya pendapatan bercukai. Ha? Berapa Ravi? 32 32,655. Okey, dapat tak cukai? Cukai pula. Dapat tak rebate? Dapat. Justifikasikan jawapan anda. Nak cakap apa? Kenapa Azli dengan Ravi dapat? Siapakah yang layak dapat rebate? Azli dan Ravi. Kenapa Azli dan Ravi dapat? Sebab pendapatan bercukai kurang 35,000. Okay, jom tengok jawapan.
Okay. So dia nak tengok kamu kira ni 1 markah. Dia nak tengok kamu kira ni 1 markah. Dia nak tengok kira ni 1 markah. Bagi tahu Azli dan Ravi dapat 1 markah. Lepas tu kita berceritalah apa yang kita faham kan. Kenapa dia dapat rebit cukai tu. Dapat lagi 1 lagi markah. 5 markah. Tak? Okey tak? Okey kan? Okey je. Okey. Okey, kamu buat soalan ini. B1. Buat B1. Okey, buat B1. Dah siap? Kalau nak saya cek jawapan, boleh submit dah jawapan Kalau dah siap, nak saya cek, dapat 2 markah ke tak, boleh submit dekat chat, hantar gambar. Lapar. Dah siap ke? Kalau dah siap, boleh bagi bunga tak? Alia 1, 2, 3. Kristina 1, 2, 3 dah siap ke? Mira. Dah
Okay, jom kita check. Sama tak dengan jawapan dia? Gaji dia banyak ni. Tantikon nama dia. 56 250. Tolakkan dengan duit dia derma. Tolakkan dengan 9,000. Tolakkan dengan 4,970. Tolakkan dengan 3,000. Tolakkan dengan 4,500. So, jawapan dia dapat 42,460. Siapa dapat sama? Dia dapat sama? Yo. Terima kasih kata tolak semua. Tolak semua. Semua kena tolak. Zakat je jangan tolak. Tak apalah. Okey lah tu. Ada salah. Oh alah, ada benda nak improve. Dapat 3, 4. Banyak yang kamu tolak. Apa lagi kamu tolak? Apa benda lagi yang kamu tolak? Sampai dia kurang sangat-sangat. Apa yang saya tak ada, yang kamu ada? Apa yang kamu ada, saya tak ada? Istina. Cari beza, cari beza. 3,000 macam mana dapat? Oh, 3,000 ni saya tak ajar lagi. Okay, kamu ambil nombor ni kan? Kamu ambil nombor ni kan, betul tak? 3150 kan? Tak. Saya ambil 3,000. Kenapa saya ambil 3,000? Sebab had sampai 3,000 je. Jadi kalau lebih, kita ambil zakat 3,000 je. Itu pension had ni. Okay. Kalau dia bawa daripada had, kita boleh ambil terus. Okay. Okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Istina tadi jumpa tak? Sebab-sebab ya. Mungkin salah tekan kalkulator. Saya suspect lah. Okay. Send lah jawapan. Oh lah saya boleh check. Saya rasa kamu 4200 ni, kamu extra. Tiga 8 630.
Lepas tu, kamu buat 2 kesalahan. Kat situ, tengok saya boleh detect kamu punya masalah. Kat sini 1-5. 5-3. Betul tak? 5-6. Kamu punya 3-4. Kat mana ya? Ke saya punya yang salah? Saya punya yang salah ni. Saya punya yang salah kan? 420 9,000 000. Tak, saya punya yang salah. Betul? Saya punya yang salah. Ke 4,360. Istinamnya betul lah maksudnya. Tak, betul lah sebab 420 9,000 4970 3,000 4,500. Okey. Kemudian tarik dia panjang sikit lah. Tarik dia panjang sikit lah. Cek je lah jawapan. Tengok siapa yang betul. Lepas tu? Tolak 420, tolak 9,000, tolak 4,970, tolak 3,000, tolak 4,500. Okey. Tak payah blur-blur. Salah kita cek je jawapan. Okey. Settle ni. Okey. Ambil ni. Kita bawa tengok table. Kita nak tengok berapa ringgit dia kena bayar. Okay, kita nak tengok berapa ringgit dia kena bayar. Okey. Sekarang ni kamu cek berapa ringgit dia kena bayar. 2 minit. Berapa ringgit dia kena bayar. Berapa tu? RM150 je kena bayar. Sikit ya. Okay, tak apa, ada seminit lagi. Riz Faris. Riz. Lelaki ke? Reza.
Satu-satunya orang yang maskulin. Banyaknya harga. Kenapa yang banyak harga ni beza-beza ni? Masuk. Okey. Haha, saya dah geng. Okey. Tak faham. Tak faham bagaimana? Alia tak faham yang mana? Tak tahu naik ni macam mana kita nak dapatkan cukai pendapatan. Yang ni kita akan guna untuk refer table. Okey. Dia duduk dekat sini. Okey, saya suruh pecahkan kepada 2. 20,000 dekat atas. Balance dia ada 14,360 dekat bawah. Yang ni dulu. Faham tak macam mana saya pecahkan? Tak tengok. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayarkan. Ambil kira rebate sekiranya layak. Ni kan saya kata ni pecah 20,000. So kalau saya dah pecahkan 20,000 kat sini. Balance dia ada 14,360 kat sini. Tolaklah dengan 20,000 ni. Benda ni tolak 20,000. Tolak 20,000. So kita pecahkan dia kepada 2 lah. 20,000 dengan 14,360. Asal dia tadi ni. Benci betul lah ini. Sekejap saya padam ni terus. Tak payah tengok ni. Ni kita dah pilih lah dia duduk kat situ. Okay. Oh. 3, 3,4,3,60 dipecahkan kepada 2. Okay. Sah So, bila pecah 2, yang bahagian atas kena bayar berapa ringgit? Yang bahagian atas kena bayar berapa ringgit? Bahagian atas yang ni. Ni bahagian atas. Berapa ringgit kena bayar bahagian atas? 150. Okay, bahagian bawah kena bayar berapa ringgit pula? Bahagian bawah, disebabkan kita punya baki ni tak sama dengan ini, jadi kita kena darab 0.03. Betul? So, darabkan dengan 0.03. Ini saya tengok. Jawab apa? 14,360 darabkan 0.03. So, dapat ini 430.80. Poin 8 ke poin 9? Saya salah. Poin 8 lah saya dapat. Okay, jadi cukai pendapatan 150 tambah 430.80. Dapat rebate tak? Nak dapat rebate ke tak? Cek ini. Dapat rebate ke tak dapat? Dapat. So, tolak. Okay. So, yang ini tadi. Tambah 150. Tolak 400. So, dapatlah 180.80. Mana? Ada tak dapat? Kenapa 90? Salah kat mana?
dekat kalkulator kelas Swiss boleh persen terus. Boleh persen terus. Kalau boleh persen terus, buatlah. Kalkulator saya tak boleh. Saya tak perkan 100 yang diskaun. Kalau boleh, kenapa tak persenkan terus? Kenapa kamu perkan dengan 100? Maksudnya tak boleh kalau perkan dengan 100. Macam mana dapat? Kamu punya yang ni daripada sini ni 90. Benda ni dah dapat dah. Benda ni dah dapat dah 90 kan? Tak. Saya memang tak dapat 90. Sekejap kita tengok jawapan. 80. Ya. Settle. Dapat dah. Pendapatan bercukai ni. Siap dah jawapan ni. Jawapan ni. 3 markah. Okay. Tunjukkan yang ni je. Yang ni. Itu pendapatan bercukai, tunjukkan yang ni, tunjukkan yang ni. 2 markah. Itu cukai pendapatan, tunjukkan yang ni. Yang ni 2 ni, 1 markah. Yang ni 1 markah. Yang ni 1 markah. Semua metrik hilang terus markah. Kalau boleh tolerate, kita tolerate lah. Tak ada masalah pun. Okay. Okay, jom kita belajar PCB sikit. Boleh tak? Boleh tak kita belajar PCB sikit? PCB. Okay. PCB ni dia separate. Dia bukanlah pengiraan yang bersambung daripada yang ni. Okay. PCB ni nama panjang dia ialah potongan cukai bulanan. Kenapa nak ada potongan cukai bulanan? Sebab ikut orang lah. Kalau orang tu dia mampu untuk bayar terus on the spot, jadi dia bayarlah terus on the spot. Tapi kebanyakannya kalau cukainya tinggi, dia tak mampu nak bayar on the spot. Jadi setiap bulan dia akan bayar. Jadi setiap bulan dia akan bayar. Okay. So dia akan menabung lah untuk nak bayar cukai dia. Cukai setahun sekali je kena bayar. Tapi kadang-kadang mungkin cukai tu jadi tinggi. So untuk nak elakkan short, katalah gaji dia katalah 2,000 sebulan. So kalau kena cukai kan setahun sekali je kena kan. Kalau kena cukai 1,900. So dia tinggal 100 je lagi duit. So dia nak makan apa 100? Jadi bila jadi kes yang macam ni, dia buatlah ini. Aku bayar bulan-bulan lah. Nanti waktu bayar cukai tak adalah sakit sangat. Okay. So yang si brother ni dia menabung dengan LHDN di bawah PCB. Okay. Sebulan dia simpan, 1 bulan dia simpan 7785. Okay. Setahun dia simpan berapa banyak? 7785 darab 12. Apa? Berapakah duit tabungan dia untuk bayar cukai?
9, 3, 4. So kita dah tahu dah. PCB dia berapa banyak yang terkumpul. Okay. So kita bawa lah. Benda ni kita bawa pergi ke bawah. Bawa sini. Okay. So, dia kena bayar tadi. Dia ni. Tukai dia. Tukai pendapatan yang perlu dia bayar ialah 180.80. So, dia dah menabung 900. Cukup tak nak bayar? Cukup tak nak bayar cukai dia? Cukup ke tak cukup? Okay. Ada lebih tak? Ada lebih lah kan? So, kalau duit PCB dia ada lebih, LHDN dia akan pulangkan balik duit dia. Okay. Tapi kalau tak cukup, dia kena tambah duit. Katalah jumlah yang terkumpul dekat sini ni, jumlah yang terkumpul ni 100. So tak cukup. Bila tak cukup, dia kena tambah lagi RM80, 80 sen. Kalau tak cukup lah. Kalau tak cukup, kawan ni dia untuk bayar cukai. Kalau cukup, duit ni yang lebih akan dipulangkan balik kepada dia ni. Dia menabung dekat LHDN. Sebulan dia menabung RM77. So, bila duit dia dah terkumpul banyak, dia pun bayar cukai. Tapi kalau ada lebih, duit tu LHDN akan pulangkan balik. Okay. Tapi kalau lah tak cukup, dia kena tambah. Dia kena tambah. Okay. Itu je PCB. So untuk soalan ni, kita jawablah. Adakah perlu buat bayaran baki cukai pendapatan? Perlu ke dia tambah duit? Tidak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab PCB lebih dari cukai yang perlu dibayar. Settle PCB. Itu je PCB. Okay. Nampak tu? Okay. Boleh jom kita buat lagi satu lagi. Okay, kita buat A. Kita buat A. Kita buat A dulu. Kita buat A dulu. Okay. Cuba buat A dalam masa 2 minit. Kalau dah siap, bagi ombak.
yang ni. Ni daging ni kena basah. Tapi ni tak takah. Kuat sangat awal. Betul? Kuat lah Ini tak malam. Sebelah ada Ni ni. belum kalau Cikgu, yang gaji bulanan tu kena darab 12 ke? Kalau dia bagi bulanan kena darab 12, betul? Bagus soalan. Kalau tidak, macam mana nak tolak-tolak? Gaji bulanan kena darab 12, betul? Kalau dah siap, boleh bagi ombak. Ya, dah siap. Yaya Adia 3. Mana Adia 1 dengan Adia 2 ni? Takkan nak kalah dengan Adia nombor 3. Alia nombor 3 lepas ni jadi Alia nombor 1 lah. Sebab dia nombor 1. So kamu jatuh pangkat jadi nombor 2 pula. Tak jumpa mbak? Copy lah saya punya. Kan saya dah send dah tu. Boleh copy paste mah. Okay Okay. So untuk cukai pendapatan bercukai, gaji dia 48000. Tolak. Dia tak ada buat apa-apa yang okay. Kita tolak 9000. Tolakkan dengan ini pun tolak 1674. Yang ini nak tolak berapa? 7376 tu. 7376 nak tolak berapa? RM7,000 saja betul. Kita akan tolak 7,000 sebab had dia 7,000. Tolak 7,000. So yang ni kita tolak lagi 1325. Okay, so pun kita tolak juga 70. Okay, bawah ni ada lagi ayat-ayat tambahan ni. Dia menerima bonus sebanyak 4,000 pada akhir tahun. Ni bahaya. So pendapatan dia bukanlah 48,000 saja. So maksudnya ada lagi tambahan lah pendapatan. So tambah 4,000. Dia derma kepada pusat kebajikan. Okay, jadi dia derma, yang tu kita akan tolak lagi lah. Dia derma, kita akan tolak lagi. Lajak ke sana. Okay. Tolak 50. Zakat. Ini jangan kacau. Ini jangan kacau. Okay. Potongan cukai bulanan RM16. Ni pun jangan kacau. Okay. So yang ni semua kita kalkulatorkan. Tekan slow-slow. Jangan macam saya. Tolak 9,000. Tolak 1674. Tolak 7123. Tolak 1325. Tolak 70.
tambah 4,000 tolak 50. So dapat 32,881. Adakah yang dapat sama macam saya? 32,881. Ada? Kalau ada bagus. Jaya dapat lain. Oh, Kristina. Oh, kita dekat Tijah lah. Saya ingat ke kita hanya ada Alia dengan Kristina je? So kalau dapat lain, tolong detect lah dekat mana kamu punya sangkut. Yang ni ada tak, ini 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 ada tak. Okay, sebab apa dapat lain? Kamu cari. Jumpa tak sebab dia? Kamu jumpa tak sebab apa? Ada tak yang kamu tak ambil? Ataupun ada tak yang kamu terambil? Jumpa Kalau tak jumpa, bagi tahu. Okay, boleh tak kita proceed? Okay. So, berdasarkan jadual di atas, hitung cukai pendapatan. Sekarang hitung cukai pendapatan. Kalau bonus, tak boleh kira sekali ke? Mana ada orang nak bonus dengan gaji dia sama? Bonus mestilah asing daripada gaji kita. Kalau tak, dia bukan bonus. Dia gaji biasa je lah dia tu. Bonus tu adalah duit tambahan lah. Pendapatan dia. Tu gaji dia sebenarnya 48,000 tambahkan dengan 4,000 lagi. Untuk bonus. Okey, buat soalan ni. Yang last kali ni, hitung cukai pendapatan. Okey. 3 minit. Mula sekarang. RM16. Okay. Kalau dah siap, bagi kura-kura. Ni siapa yang durhaka ni? Ini ketua kelas ni, durhaka. Seminit lagi. Sekejaplah, member tengah buat. Bagi Chan. Ngantuk Last.
Ambil. Ya, okey. Okey, jom kita kira. Jadi cukai pendapatan yang dia kena bayar 150 memang dah kena. Tambah lagi dengan balance dia ada 12881 ni kena darabkan dengan 0.03. Okey, settle lah dua ni. Lepas tu bawah 35,000 so dia dapat rebate 400 lagi zakat lagi. Zakat lagi 120. So ada dua benda lah tolak. Zakat pun dia bayar, rebate pun dia dapat. Ini boleh hantam terus lah semua dekat kalkulator. Tinggallah RM16.43 saja kena bayar. Untuk satu line ni 4 markah. Okay, dia nak tengok apa? Dia nak tengok benda ni ada tak? Ni combo ni. Combo ni ada tak? Dua-dua ni. Ada tak tolak ini? Ada tak tolak ini? Satu markah. Jawapanlah satu markah. 536.43 tambah 520. Kalau Yaya, maksudnya Yaya tak tolak lah ni. Yaya tak tolak rebate. Yaya tak tolak zakat. Ini rebate. Dia dapat rebate sebab gaji dia bawah 35,000. Tolak zakat sebab dia ada buat bayar zakat atas ni. Okay. Baik. So, kalau Yaya punya tu cuma dapat satu markah je lah. Kalau bagi untuk pengiraan yang ini saja, dapat satu markah je. Kalau ada buat tolak 400, dapat lagi satu markah. Ada buat tolak 120 ni, dapat lagi satu markah. Tengok pengiraan markah dia. Kata 4 markah. Betul lah. 150. 150 tu satu markah. Benda ni satu markah. Lepas tu, ada tolak yang ni dengan ini, satu markah. Tupan akhir satu markah. Okay. Settle. Okay. Last. 1665. Dia punya PCB dia. PCB 1665. Okay. Kita nak tengok. Dia kena buat bayar tambah ke tak bayar? So kita darab 12. Madam tu okey. Ya betul. Okey, darab 12. Tengok, dia perlu bayar tambah ke tak bayar? Kalau tengok ni pun tak bayar sebenarnya kan. Dia ni mengada lah bayar PCB. Bukannya bayar banyak mana sangat pun. Bayar RM16 je. Tak payah buat PCB lah, buat semak kepala je. Tak? Dia bukan kena bayar banyak pun. Lagi saya buat bayar PCB. Rajin sangat bagi duit orang. Kita buat sekali lah Kita buat sekali. So, jumlah terkumpul banyak ni. Okay, soalan nombor 1,
Adakah perlu buat bayaran baki cukai pendapatan? Perlu tak? Kena jawablah soalan dia. Kamu jangan kira je. Pastikan jawab soalan. Gila kira pun kadang-kadang markah tak dapat buat apa. Adakah perlu buat bayaran baki cukai pendapatan? Cukai banyak ni, duit terkumpul banyak ni. Jadi kamu jawab tak perlulah. Okay. So, berapa banyak yang akan dipulangkan oleh LHDN? Okay, so ni kita buat kira-kira sikit. 1998 tolakkan dengan 1643. Lap 18337. Jadi LHDN kena pulangkan banyak mana? Beritahulah LHDN perlu pulang. Jelaskan jawapan. Sebab PCB lebih dari cukai yang perlu dibayar. Siap. Habis lah. Berapa markah dapat? 2, 4, 3, 9. 9 per 140 darab 100. Dapat 7%. Alah, banyak markah. Kamu tengoklah kira dia. Bukan yang panjang satu line. Banyaklah markah dia. Yang ini duit tabung dia. Yang ini cukai tahun tu dia kena berapa banyak ringgit kena bayar. Tahun tu dia kena bayar banyak ni. Jadi ada baki. Duit tabung ni memang disimpan untuk bayar ini. Kalau terlebih, ini kes terlebih lah. Terlebih, LHDN kena pulangkan balik duit ni. Tapi kalau duit tabung tak cukup untuk cover, so dia kena buat bayaran tambahan. Dia kena buat bayaran tambahan. Ini duit tabung. Dia menabung untuk bayar ini. Kalau lebih, dia akan dapat duit lagi lah. Dia akan dapat balik pulangan duit dia lah baki. Tapi kalau tak cukup, dia kena tambah. Katalah kat sini dia kena 1,000. Ataupun katalah kat sini dia kena 200. Kita buat contoh. Katalah dia kena 200 kena bayar cukai dia. Cukai tahun tu dia kena bayar 200. Jadi 19.8 tolakkan dengan 200. Berapa? Dapat 20 sen kan? Negatif 20 sen kan? So dia kena bayar lagi 20 sen lagi dah tambah. Sebab duit tabung dia tak cukup untuk bayar cukai. Kalau cukai dia 200 kena bayar. Duit tabung dia banyak ni. Ini dia menabung dekat LHDN. Nama tabungan tu PCB. Potongan cukai bulanan. Setiap bulan menabung.
Kalau tak cukup, dia kena tambah duit. Itulah PCB. PCB tu je. Dia separate daripada kiraan yang asal. Dia untuk pembayaran saja. Okay. Dia untuk bantu pembayaran saja. Habis. Okay. So ni modul ni ada banyak lagi. So nanti ada masa nanti kamu cubalah buat. Senang je. Ni senang je. Dia ada yang susah sikit ni. Nanti kita pergi. Tapi tak susah pun. Kamu pergi dapat dulu. Okey. Kita end dululah. Kita end dulu kat sini. Harap kamu dapatlah manfaat sikit sebanyak. Dengar ni Ada ilmu lebih, jangan kerekut tau. Ada ilmu lebih, share dengan kawan-kawan. Ajar member-member. Ajar member-member. Okey. Kalau kamu nak kekal pandai lah. Yang dulu. Esok tak kot. Esok nanti saya put lain lah. Sebab saya dah selesai dah tugas saya. Cukai pendapatan. Settle. Nanti put lain Okey, jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Good night. Okay, semoga benda yang disampaikan bermanfaat. Selamat malam. Sama-sama. Apa-apa, mesej dekat Telegram lah apa-apa mesej dekat Telegram. Tak apa, benda yang kamu korbankan sekarang ni dia ada hasil dia, jangan risau. Setiap pengorbanan ada hasil dia. Setiap effort kan ada hasil dia. Okay, so trust the process. Okay, goodbye. Selamat malam, sweet dream. Amin, Sri.